Alhamdulillah kita dapat bersama lagi dalam kuliah Sahih Bukhari Kitabul Maghazi. Malam ini insya-Allah kita akan mula masuk ghazwah yang lain, iaitu bab ke-34, tapi notanya belum dapat disiapkan. Bagaimanapun boleh tengok sinilah setakat yang ada. Bab ke-34. Babun ghazwatu Banil Mustaliq min Khuza'ah wa hiya ghazwatul Muraisi'. Qala Ibn Ishaq wa dhalika sanata 60 wa qala Musa bin Uqbah sanata 40. وقال النعمان بن راشد عن الزهري كان حديث الإفك في غزوة المريسيع. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أنه قال دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه فسألته عن العزل. قال أبو سعيد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل فأردنا أن نعزل وقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم ألا تفعلوا ما من نسبة كائمة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة نجد فلما أدركته القائلة وهو في واد كثير العظاه فنزل تحت شجرة واستظل بها وعلق سيفه فتفرق الناس في الشجر يستظلون وبينا نحن كذلك إذ دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئنا فإذا أعرابي قاعد بين يديه فقال إن هذا أتاني وأنا نائم فاخترط سيفي فاستيقظت وهو قائم على رأسي مخترط صلتا قال من يمنعك مني قلت الله فشامه ثم قعد فهو هذا قال ولم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kita balik semula ke atas tu. Bab peperangan Banil Mustaliq daripada puak Khuza'ah. Kata Ibn Ishaq, ia berlaku pada tahun ke-6. Ini belum ada terjemahan, tak masuk. Musa bin Uqbah berkata pada tahun ke-4. An-Nu'man bin Rashid berkata diambilnya daripada Az-Zuhri, hadithul ifk berlaku dalam ghazwah Muraisi'. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ibni Muhayriz bahawa beliau berkata, ketika aku masuk masjid, aku melihat Abu Sa'id Al-Khudri lalu duduk di sampingnya. Aku bertanya kepadanya tentang azl. Abu Sa'id menjawab, kami keluar bersama Rasulullah SAW pada perang Banil Mustaliq. Kemudian kami mendapat tawanan dari keturunan
Arab, kami tertarik dengan para wanitanya, ataupun kami teringinkan wanita, begitu ya terjemahannya, kerana telah lama terpisah daripada isteri-isteri. Kami lebih menyukai azal dan hendak melakukannya, memang hendak melakukannya. Lalu kami saling berkata, mana boleh kita melakukan azal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah kita dan kita tidak bertanya baginda tentang masalah ini. Mana boleh? Baginda menjawab, tidak bolehkah kamu tidak melakukannya? Sebab tidak ada satu jiwa pun yang telah Allah tetapkan, yang ditakdirkan akan tercipta hingga hari kiamat, kecuali dia pasti akan tercipta. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, beliau berkata, kami pernah ikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kawasan atau wilayah Najd. Ketika waktu istirahat siang tiba, di saat baginda berada dekat lembah yang banyak pepohonan berduri, baginda singgah di bawah satu pokok untuk berteduh di bawahnya sambil menggantungkan pedangnya di pohon tersebut. Sedangkan orang-orang berpencar mencari pohon untuk berteduh. Tatkala kami sedang beristirahat, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami langsung bergegas mendatangi baginda. Ternyata seorang Arab Badui tengah terduduk lemah di hadapan baginda. Beliau bersabda, orang ini mendatangiku saat aku atau ketika aku tertidur, lalu mengambil pedangku. Ketika aku terjaga, dia sudah berada di kepalaku dengan menghunuskan pedang seraya berkata, siapa yang dapat melindungimu dariku? Aku menjawab, Allah. Kataku itu telah membuatkan dia gemetar dan terduduk lemas seperti itu, seperti ini. Jabir berkata, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghukum orang itu. Sekali lagi kita naik ke atas dan cuba tengok syarah-syarahnya. Ini Ghazwah Banil Mustaliq. Ghazwah Banil Mustaliq. Banul Mustaliq adalah satu pecahan kabilah Khuza'ah. Itu sebab Imam Bukhari berkata min Khuza'ah dalam tajuk dia. Ghazwati ini itu tak apalah, memang ada lah. Kalau kita tengok dalam kitab ni, dia ada macam-macam lah baris dia tu kan. Cuba tengok ni. Babun kecil. Babun mana bagi dua di hadapan kan. Kalau kita baca babun, kena baca Ghazwatu Banil Mustaliq. Kalau kita baca baris ni satu, babu, kena baca baris di bawah, babu Ghazwati Banil Mustaliq. Gitulah, maknanya dia bagi baris tu ada beberapa kan. Tapi dia tak sebutlah kalau begini kena pakai yang mana sini kan. Dia tak sebut, itu pandai-pandai kita lah ya. Memang begitu. Kalau babun kena baca Ghazwatu Banil Mustaliq. Kalau babu kena baca Ghazwati Banil Mustaliq. Kenapa begitu? Panjang cerita, kita tidak nak bincang itulah. Kita tak perlu bincang itu ya. Ni kan Imam Bukhari kata Ghazwatu Banil Mustaliq min Khuza'ah. Mana suku kaum Khuza'ah. Khuza'ah tu lebih besar lah. Kabilah Khuza'ah lebih besar. Ini salah satu pecahannya. Dinamakan Banul Mustaliq. Kemudian Ghazwah Banil Mustaliq ini juga dipanggil Ghazwah Muraisi'. Ghazwah Muraisi'. Baiklah. Banul Mustaliq, anak-anak Mustaliq. Banil Mustaliq, sama lah. Bani Israel sama.
Banul Mustaliq. Jadi anak-anak Mustaliq. Siapakah Mustaliq itu? Mustaliq adalah laqab, nama gelaran bagi Juzaimah bin Sa'ad. Juzaimah bin Sa'ad itu nama sebenarnya. Mustaliq daripada salq. Perkataan salq makna suara yang tinggi, yang keras, yang kuat. Oleh kerana suara Juzaimah bin Sa'ad ini sedap suaranya dan suaranya nyaring, kuat suaranya, sebab itu dipanggil dia tu Mustaliq. Jadi anak-anak cucunya kemudian dipanggil Banul Mustaliq. Itu ceritanya. Dipanggil anak-anak cucunya itu Banul Mustaliq. Kemudian kalau kita perhati di sini kan, Ghazwa Banil Mustaliq wa hiya Ghazwatul Muraisi'. Ni. Ghazwa Banil Mustaliq ini ia juga ni. Puak Khuza'ah. Wa hiya Ghazwatul Muraisi'. Mana ini tidak terjemah? Ia juga Ghazwa Muraisi'. Nama yang lain bagi Ghazwa Banil Mustaliq ialah Ghazwatul Muraisi'. Maknanya samalah. Dulu kan Ghazwa Zatir Riqa' ada berapa nama dia? Banyak kan? Sedangkan semuanya Ghazwa Zatir Riqa' belaka. Sama juga ini Ghazwa Banil Mustaliq, Ghazwa Muraisi' sama. Kenapa dipanggil Ghazwa Muraisi'? Muraisi' nama satu sumber atau punca air di mana berlaku peperangan itu. Orang Arab ni dia kan susah air, susah nak dapat air pada pasir itu. Di mana ada air, di situlah mereka jadi tempat tinggal mereka. Mereka duduk di situlah. Sehingga air tak ada, dia pergi ke lain pula. Begitu caranya. Jadi Muraisi' ini nama satu sumber air. Dekat kawasan itulah berlaku peperangan ini. Kerana itulah peperangan ini dipanggil Ghazwa Muraisi'. Peperangan berlaku di antara Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya dengan puak itulah, iaitu puak Banul Mustaliq. Sebab itu dipanggil Banul Mustaliq pun ia juga, Ghazwa Muraisi' pun ia juga, untuk peperangan yang sama lah. Cuma kadang-kadang kalau kita baca dalam kitab-kitab, kita akan bertemu dengan orang-orang yang mengatakan ni dua peperangan yang lain berasingan, bukan peperangan yang sama. Ada, tetapi kebanyakan jumhur lah ulama mengatakan peperangan yang sama. Seperti Imam Bukhari sebut lah. Imam Bukhari sebut tu itu pendapat jumhur sebenarnya. Ghazwa Muraisi', Ghazwa Banil Mustaliq sama. Tapi ada, nak ceritanya ada. Ada. Misalnya Ibnu Hibban, seorang tokoh yang terkenal kan? Tokoh hadis juga. Dan kerana mengikut Ibnu Hibban ini, seorang tokoh ulama di India, Muhammad Tahir Al-Fattani, bukan Patani. Patani ini lain ya. Sana pun ada juga nama macam itu, Al-Fattani. Tapi Patni dia sebut gitu yang asalnya. Pengarang kitab Majma'u Al-Bihar, Majma'u Biharil Anwar, Qamus Hadis. Dia tulis Qamus Hadis. Mereka berdua ni kata Ghazwa Banil Mustaliq dengan Ghazwa Muraisi' adalah dua yang berasingan, tak sama, ghazwa lain. Dan ia berlaku pada 2 Sya'ban tahun ke-5 Hijrah. Ini Ghazwa Muraisi'. Mengikut mereka ni berlaku pada tahun 2 Sya'ban 5 Hijrah. Ghazwa Banil Mustaliq pula berlaku pada tahun ke-6 Hijrah bagi mereka. Bagi mereka. Kalau nak tengok rujukan boleh tengok di sini. Ni. Majma'u Biharil Anwar. Bismillah. Ini kitab Qamus Hadis. Kalau yang kemudian sedikit, Qamus Hadis ni yang popular. Kalau dulu An-Nihayah fi Gharibil Hadis wal Athar, Ibnul Jazari. Itu karangan dia. Ni dalam kitab ni lah sebut dengan tarikhnya apa tu.
Tetapi yang tepatnya, yang betulnya ialah seperti kata Imam Bukhari dalam tajuk bab dia. Bermakna itu benda yang kita kena perhati ni, tajuk bab Bukhari ni. Bila dia sebut dalam tajuk tu kan, dia ada sesuatu tu. Dia nak cerita ada orang yang tidak berpendapat begitu. Khilaf. Itu juga Ghazwah Muraisi. Sebab ada yang kata Ghazwah Muraisi ni lain. Jadi Imam Bukhari seolah-olahnya secara halus, secara tidak langsung menolak pendapat itu. Dan jumhur ahli sirah mengatakan samalah. Ini adalah ghazwah yang sama. Cuma yang peliknya kadang-kadang pengarang-pengarang ni pelik juga. Bukan kita orang biasa ni yang kemudian ini yang hebat-hebat dulu pun kadang-kadang ada benda pelik juga. Misalnya mereka ni, dua orang ni, Ibnu Hibban dan Muhammad Tahir ni, dia kata dua peperangan ini dua peperangan yang lain. Tetapi dua peperangan yang lain. Tetapi Juwairiyah bintil Harith, isteri Nabi, kemudiannya jadi isteri Nabi kan, dia kata telah ditawan dalam peperangan ini lah. Peperangan Bani Mustalik pun dia ditawan juga. Peperangan Muraisi pun dia sebut ditawan dalam peperangan. Macam mana? Itu yang ajaibnya. Boleh kadang-kadang dia macam, yalah kita nak kata apa ya, dia hanya nukil pendapat orang ke, ataupun dia tidak kaji ke, macam mana? Takkanlah dua. Kalau kita kata Ghazwah Muraisi, dia kata Ghazwah Muraisi itu dulu. Dan kalau di situ dah jadi tawanan, habis cerita lah. Macam mana dalam Ghazwah Bani Mustalik ni ditawan pula. Lalu kemudiannya jadi isteri Nabi. Bila jadi isteri Nabi itu? Selepas Ghazwah Muraisi ke selepas Ghazwah Bani Mustalik? Itu perkara yang pelik lah. Pelik. Mereka berdua dikata dalam kedua-dua peperangan itu ni Juwairiyah ini ditawan dan kemudian yang jadi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana? Itu pertentangan yang terdapat pada dua pendapat tokoh tadi, dua tokoh tadi. Kalau kita kata dalam kedua-dua dia, maknanya samalah. Peperangan yang samalah. Ni Juwairiyah ditawan dalam peperangan Bani Mustalik. Juwairiyah juga ditawan dalam peperangan Muraisi. Sama lah, peperangan yang sama. Betul, kenapa kata lain pula? Takkan dua kali ditawan. Dia lari pula lepas tu ke? Dia macam mana? Kita tahulah cerita. Dia jadi murtad ke? Wala'iyadzubillah. Tak ada berlaku, dia sudah jadi isteri Rasulullah SAW. Tak pernah pula dia sebut dia ni lari ke apa-apa. Dia tak ada berlaku. Jadi bermakna pendapat mereka ini tak tepat lah. Jadi kita kena ketepikan. Yang Imam Bukhari sebut tu memang betul dah. Memang begitu. Dan itulah pendapat jumhur ulama. Satu. Yang kedua, Imam Bukhari kata qala Ibnu Ishaq wa dzalika sanata 60. Kan saya dah sebut kalau dalam Bukhari ni riwayat musnad Ibnu Ishaq tak ada. Riwayat ta'liq dia. Ni riwayat ta'liq ni. Ni orang panggil riwayat ta'liq. Imam Bukhari meriwayatkan secara mu'allaq atau secara ta'liq. Mana dia sebut Ibnu Ishaq. Imam Bukhari ni bukan sezaman dengan Ibnu Ishaq, dia tak sempat. Semestinya ada orang lain di antara dia tu. Dia ambil daripada orang ni ambil daripada ni sampai kepada Ibnu Ishaq. Atau kalau kita kata dia ambil tu daripada kitab Ibnu Ishaq. Daripada kitab. Mana sanadnya tak ada, dia tak penting, bagi dia tak penting sanad. Kalau ada pun tidak menjadi kuat juga Ibnu Ishaq. Dan sekarang ni dia bawa mari pendapat Ibnu Ishaq. Dia nak rat ke, dia nak buat sebagai dalil untuk menguatkan pendapat dia. Apa pendapat dia? Tahun berapa Ibnu Ishaq kata? Tahun ke-6. Dia kata, dia sendiri kata. Itu benda yang kita kena tahu. Dia sendiri kata tahun ke berapa. Sebab itu setengah-setengah orang yang tak faham, dia kata Imam Bukhari ambil Ibnu Ishaq. Maknanya dia iktiraf. Itu tengok tak faham. Ambil macam mana? Itu yang kita kena tahu. Sebab ada kalanya Imam Bukhari ambil pendapat Ibnu Ishaq untuk nak erat, untuk nak tolak, untuk nak menyalahkannya, bukan untuk nak mengiktirafnya.
Termasuk salah satunya ini bukti. Ini salah satu. Bahawa Imam Bukhari bawa pendapat Ibnu Ishaq bukan nak sokong, tapi nak tolak. Tapi cara dia tu halus sehingga kita kena belajar. Kalau baca sendiri tak nampak. Patutlah kalau ada orang kata dia bawa pendapat Ibnu Ishaq, dia bawa itu satu perbandingan, lepas tu dia sebut juga pendapat lain. Kamu fikirlah mana yang lebih sesuai. Kamu bacalah kitab aku, kamu tahulah peperangan ini berlaku pada tahun berapa yang tepatnya. Begitu ya. Bukan Ibnu Ishaq saja sebenarnya yang mengatakan pada tahun yang ke-6 itu. Antaranya Ibnu Jarir At-Tabari, Khalifah bin Khayyat, dan Ibnu Hazm. Ibnu Hazm tak kira lah, tapi yang Imam Bukhari sebut Ibnu Ishaq. Orang lain pun samalah, tertolak semualah. Siapa yang berpendapat begitu tertolak. Pada tahun yang ke-6, Ibnu Sa'ad, Baihaqi, Hakim, Qatadah dan Urwah pula berpendapat peperangan ini berlaku pada tahun ke-5. Pada tahun ke-5 Hijrah. Ini kalau nak tengok rujukan di sini dia ada di nombor 6. Nombor 6. Ni. Umdatul Qari, Dalail Baihaqi, Tabaqat Ibnu Sa'ad, apa dia ada. Tak apa. Untuk ringkas kita tak payah sebut dah kan. Rujukan itu di sini ada. Lepas tu Imam Bukhari kata, wa qala Musa bin Uqbah sanata arba'in. Musa bin Uqbah kata tahun ke-4. Ni. Ibnu Ishaq kata tahun ke-5. Musa bin Uqbah kata tahun ke-4. Tahun ke-4. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan ini adalah sabqatu qalam. Apa? Ini macam tersalah tulis tahun ke-4. Salah tulis. Sebenarnya Musa bin Uqbah ni ahli sirah juga, sama hebat dengan Ibnu Ishaq lah. Sama hebat lah. Tapi Imam Malik dia mengesyorkan rujuk pada Musa bin Uqbah. Sebab dia orang yang bagus, Imam Malik puji. Dia kata tahun ke-4. Tapi mengikut kajian ulama-ulama, sebenarnya Musa bin Uqbah kata tahun ke-5 itu silap. Silap tulis. Bukhari ke silap? Kebanyakan ulama tidak letak atas dia. Dia letak atas penyalin. Penyalin Sahih Bukhari ni kan, nuskha-nuskha dia tu itu jadi tersasul tulis tahun ke-4, yang sebenarnya tahun ke-5. Ibnu Ishaq kata tahun 6, Musa bin Uqbah kata tahun 5. Kita terima begitulah. Tahun ke-5. Hafiz Ibn Hajar mentarjihkan tahun ke-5 berlakunya. Bukan tahun ke-6 seperti kata Ibnu Ishaq. Dan orang-orang yang sependapat dengannya lah. Orang-orang yang sependapat dengannya, bukan dia seorang saja. Tahun ke-5. Sebab apa? Alasan dia. Jadi benda ni ada dalam Bukhari ni. Maknanya Bukhari pun berpendapat begitulah. Dia tidak sependapat dengan Ibnu Ishaq. Jadi dia sebut nak tolak pendapat Ibnu Ishaq tu. Bukan nak kata pendapat dia bagus, aku pun terima. Kalau dia terima satu, apa perlu dia sebut yang lain-lain? Ini dia nak buat perbandingan. Dan nak tengok pendapat mana daripada 2 atau 3 tu yang betul. Hafiz Ibn Hajar kata tahun ke-5 tu yang lebih tepat. Yang rajihnya. Sebab apa? Sebab Sa'ad bin Mu'adh ikut serta dalam peperangan ini. Okay? Sa'ad bin Mu'adh ikut serta dalam peperangan ini. Dan hadis-hadis tentang penyertaannya dalam peperangan itu ada di dalam Bukhari sendiri pun. Ada. Dia tu ada. Jadi Sa'ad bin Mu'adh ni mati. Mati. Bila? Yang kata bergoyang aras. Kan dulu kita sudah bincang selepas perang Khandaq dia kena panah kan. Lepas tu Bani Quraizah dia buat keputusan kan, mereka tu kena bunuh apa semua. Sa'ad bin Mu'adh tu lah. Perang Khandaq berlaku tahun ke-4. Bani Quraizah hujung tahun ke-4 atau awal tahun ke-5. Ni tahun ke-5. Tahun ke-5 lah.
Ghazwah Bani Quraizah itu tahun kelima. Cuba tengok sini, tahun kelima. Kalau kita kata Ghazwah Muraisi atau Ghazwah di Bani Mustalik berlaku pada tahun yang ke-6, bermakna dia kena mati dah lepas pada dia buat keputusan tu. Mati dia. Pecah orat dia tu, tak berhenti-henti, berdarah, dah mati. Dia mati selepas perang Bani Quraizah. Bani Quraizah tentu dah tahun kelima. Dan dia dalam peperangan ni dia ada, maknanya tahun kelima sebelum itulah. Sebelum itu. Dia ada. Kalau kita kata tahun ke-6, dia sudah mati dah, macam mana dia ada? Itu point. Bermakna, dan hadis cerita kata dia ada dalam peperangan itu dalam Bukhari. Ada. Jadi bagaimana kita katakan Imam Bukhari bawa pendapat Ibnu Ishaq tu nak menyokongnya? Sebab tahun ke-6 dia sudah tidak ada dah. Kalau ada tahun ke-5, bermakna peperangan ini berlaku tahun ke-5, betul. Mana sebelum berlakunya Ghazwah Bani Quraizah. Ghazwah Bani Quraizah. Sebab selepas Ghazwah Bani Quraizah, dia sudah meninggal dunia. Setengah-setengah ulama kata, dah ini sebelum Khandaq lagi. Sebelum Khandaq lagi berlakunya. Tak tepat juga itu. Kalau kita kata sebelum Khandaq, bermakna kenapa berapa ramai sahabat tak masuk dalam peperangan ini? Macam Ibnu Umar, dia selepas dia kata pada tahun yang ketiga, saya tidak dibenarkan masuk dalam perang Uhud. Tahun ketiga, semua sepakat. Tahun ketiga. Peperangan yang pertama, dibenarkan saya masuk, menyertainya, iaitu perang Khandaq pada tahun keempat. Jadi Ibnu Umar masuk ke tidak dalam peperangan ini? Kalau kita kata sebelum, sepatutnya Ibnu Umar kata peperangan yang pertama saya masuk, iaitu ni, peperangan Bani Mustalik. Dia tak ada sebut begitu. Dia sebut Khandaq. Dia sebut peperangan Khandaq. Selepas Khandaq, baru ini. Sa'ad bin Mu'adz ada. Tapi dia sudah kena dah. Ada tu maknanya ada lah. Kita kata. Dia sebab dia belum mati lagi. Boleh jadi luka dia tu kemudiannya jadi melarat kan, boleh jadi. Lepas tu baru Bani Quraizah. Lepas Bani Quraizah dia meninggal dunia pada tahun yang kelima juga. Jadi orang yang mengatakan peperangan ini berlaku pada tahun yang ke-6, tak tepat lah. Sebab apa? Sa'ad bin Mu'adz ada lagi. Sa'ad bin Mu'adz tahun yang ke-6 dah tak ada dah. Itu point. Jadi yang lebih tepatnya tahun yang kelima. Yang lebih tepat. Kalau kata tahun keempat, terutamanya sebelum daripada perang Khandaq, itu tidak tepat. Bahkan ada yang kata sebelum daripada itu lagi. Tak tepat juga. Tak tepat. Yang tepatnya ialah pada tahun yang kelima. Wa qala Nu'man bin Rashid 'an az-Zuhri kana hadithul ifk fi ghazwatil Muraisi'. Nu'man bin Rashid berkata, ini pun Imam Bukhari riwayat secara ta'liq juga. Mana ada sanad ni kan, bukan hadatsana kan. Tak ada. Dia kata Nu'man bin Rashid ambil daripada Zuhri. Maknanya Zuhri kata hadithul ifk, peristiwa fitnah, tuduhan terhadap Aisyah kononnya telah berzina, itu telah berlaku dalam peperangan Muraisi'. Muraisi' dengan Bani Mustalik sama, bermakna dalam peperangan Muraisi' pun betul juga. Dalam peperangan Bani Mustalik pun betul juga. Pasal peperangan yang sama. Peristiwa itu berlaku dalam peperangan itu. Mana ketika pulang daripada peperangan itu. Bukan ketika pergi, ketika balik. Dalam peperangan itu, ini mengikut Zuhri. Perbincangan yang panjang tentang hadis ini kita akan bincang kemudian. Tak sampai lagi tempat dia. Cuma dalam tajuk ni, tajuk lagi ni. Imam Bukhari sebut beberapa ta'liqat di dalam tajuk ni. Ta'liq ini diwasalkan oleh Imam Baihaqi di dalam Dalailun Nubuwah. Mana disebutkan sanadnya yang bersambung di dalam Dalailun Nubuwah.
Maknanya peristiwa ini berlaku dalam peperangan itulah mengikut riwayat ini. Tak apalah, itu yang tadi kita dah sebut dah. Jadi kenapa berlaku ghazwah Banil Mustaliq ataupun ghazwah Muraisi ini? Kenapa berlaku? Katanya Rasulullah SAW mendapat maklumat bahawa ketua Banul Mustaliq iaitu Al-Harith bin Abi Dirar membuat perancangan untuk menyerang orang-orang Islam. Untuk menyerang orang-orang Islam. Dia sudah kumpul bala tenteranya untuk menyerang orang-orang Islam. Maka Nabi SAW menghantar sahabatnya Buraidah bin Al-Hasib untuk pergi pastikan maklumat itu betul, merisiklah. Betul ke tidak? Lalu dia pergi. Setelah dia pergi, dia balik cerita betul. Memang mereka mempunyai rancangan itu nak serang. Maka biasa Rasulullah SAW ni kalau dia tahu orang nak serang dia, banyak kali dia pergi serang dulu. Itu cerita. Sebelum orang serang, dia serang dulu. Begitu caranya. Itu beberapa peristiwa memang begitu. Dia tak tunggulah. Dia tak tunggu. Jadi Rasulullah SAW pun menghimpunkan sahabat-sahabatnya dan keluar untuk pergi menyerang mereka. Menurut Ibnu Sa'ad, yang berlaku pada 2 Sya'ban, hari Isnin 5 Hijrah. 5 Hijrah. Ketika Nabi SAW dengan sahabat-sahabat sampai di sana, didapati mereka sedang leka lah. Mereka sedang leka. Sebab bukan sampai masa dia lagi. Dia buat kerja masing-masing lah. Dia bagi minum binatang-binatang. Mereka, binatang-binatang ternakan mereka, tiba-tiba mereka diserang. Mengejut. Terkejut lah. Terkejut. Bila begitu, tak sempat mereka bersiap. Dan kalah terus lah. Kalah terus. Sebelum mereka bertindak membalas tu, mereka sudah kalah awal-awal lagi. Dan boleh dikatakan tak ada orang Islam yang mati dalam peperangan ini. Ada pun kerana salah faham, dibunuh oleh sahabat juga. Dia ingatkan musuh. Itu seorang saja yang ada. Sedangkan orang kafir ramai juga. Ramai juga. Iaitu dikatakan 10 orang yang terbunuh orang kafir. Kemudian 200 buah rumah penghuninya jadi tawanan. Jadi tawanan. Kemudian dalam peperangan itu mereka mendapat 2,000 ekor unta sebagai ghanimah dan 5,000 ekor kambing biri-biri. Yang matinya lebih kurang 10 orang di antara mereka. 10 orang lah. Ini yang tersebut di dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad, begitu juga di dalam yang ke-11 Tabaqat Ibnu Sa'ad. Kemudian cerita Juwairiyah binti Al-Harith. Juwairiyah binti Al-Harith termasuk dalam yang ditawan itu. Juwairiyah binti Al-Harith. Al-Harith itu seperti kita sebut tadi, Al-Harith bin Abi Dirar tu ayah dia. Itulah ketuanya. Ketua orang kafirnya ayah dia. Yang nak pergi serang Nabi SAW tu. Bila dah jadi harta ghanimah, kira-kiranya dah bahagi. Dan Juwairiyah itu termasuk dalam bahagian sahabat yang bernama Syammas bin Qais. Syammas bin Qais. Dia yang dapat. Itu boleh dapat, dia yang dapat. Lepas tu beberapa orang sahabat utama Rasulullah SAW berbincang dengan Rasulullah. Mereka bagi pandangan Juwairiyah ini tidak sesuai nak bagi kepada Syammas itu. Jadi dia sepatutnya, sebab dia anak ketua, itu cara zaman itulah. Cara zaman tu kalau nak memuliakan ataupun nak jaga hati, dia kahwin. Yang sesuainya
anak ketua Bani Mustalik itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang dapat. Masuk dalam bahagian Rasulullah lah. Khumus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang sesuai. Orang lain tak sesuai. Macam Safiyah kan, begitu juga. Mengikut satu riwayat yang lain, setengah-setengah riwayatnya, dia ada sebut Syammas bin Qais ini telah memukatabahkan Juwairiyah. Mukatabah ni maknanya telah bagi peluang kepada dia untuk menebus diri. Mana kalau awak dapat bagi kepada saya bagi awak bekerja lah, apa-apa nak kerja. Awak dapat bagi kepada saya sejumlah wang, katakanlah 5,000, katakanlah dalam masa sekian-sekian, awak merdeka, saya merdeka kan. Itu hamba mukatabah orang panggil. Hamba ni banyak macam pula. Itu hamba mukatabah tu begitulah. Jadi dia pun pergi mengadu hal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah untuk menyelesaikan ansuran atau pembayaran mukatabah dia tu. Bila pergi, dia pun kata, saya ni anak ketua Bani Mustalik tu lah. Saya nak minta tolong Nabi selesaikan bayaran mukatabah. Kita guna begitulah, senang kan. Sebab sekarang ni dah tak ada dah sistem tu. Mukatabah tu maksudnya bayaran dah. Minta tolong. Nabi SAW bagi cadangan kepada dia. Aku nak bagi pilihan yang lain. Bagaimana? Aku bagilah bayaran yang kamu nak tu. Lepas tu aku nak jadikan kau sebagai isteri. Macam mana? Kalau kamu setuju, boleh, saya akan bagi. Suka sangatlah dia, dia gembira sangat bila Rasulullah SAW bagi cadangan begitu. Dan dia setuju. Maka Rasulullah SAW pun bayarlah bayaran mukatabah dia tu. Dan selepas dia dimerdekakan, bila dia merdeka, bayar mukatabah tu merdeka lah. Bila merdeka, maka Nabi SAW berkahwin dengan dia. Cerita di pihak yang lain pula, ini yang tadi sebut dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir ada sebut begitu. Yang ayah dia pula dia tahu anak dia ni ditawan, dah jadi hamba abdi. Jadi dia pun berusaha lah macam mana nak membebaskan anak dia, nak memerdekakan anak dia. Pergilah ke Madinah dan dia bawa banyak unta. Dalam banyak-banyak unta tu, ini cerita di luar Bukhari lah. Cerita di luar Bukhari. Bukan dalam Bukhari ni. Walaupun kita mengajar Bukhari, ini bukan dalam kitab Bukhari. Cuma untuk nak tengok latar belakang apa kata orang lain, kitab-kitab lain. Begitu. Dan ia mungkin lebih menyempurnakan perbahasan tu. Lebih jelas kepada kita, lebih nampak gambaran dia. Begitu saja. Adakah ini cerita ni sama sahih dengan Bukhari? Jangan anggap begitu. Ini bukan riwayat Bukhari. Ini ada di dalam kitab-kitab sirah, dalam kitab-kitab sejarah. Jadi ayah dia bawa banyak ekor unta lah. Antara banyak-banyak tu ada 2 ekor unta yang paling istimewa, paling mahal lah kita, paling mahal. Jadi mula-mula dia bawa unta-unta tu pergi dengan cadangan untuk menebus anak dia. Tiba-tiba tengah jalan dia berubah fikiran. Dia pun tinggal 2 ekor unta. Sebab banyak lagi unta yang lain kan. Dia tinggal di satu lembah. Dia tinggal di situ. Bila begitu, pergilah ke Madinah. Dia pergi juga, bawa unta. Jadi bila sampai kepada Nabi SAW, dia ceritalah maksud dia. Nabi SAW terus tanya dia, 2 ekor lagi unta tu kamu letak di mana? Itu cerita. 2 ekor lagi unta tu yang mahal tu kamu letak di mana? Terkejut dia. Situ terkejut dia. Dia pun di situlah terus masuk Islam di situ. Jadi asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahawa engkau adalah Rasulullah. Sebab tak ada siapa pun yang tahu. Dia seorang yang buat kerja tu. Tak ada siapa pun yang tahu. Macam mana kamu boleh tahu? Tentu kamu ni Rasul Allah. Kalau tidak, tak mungkin tahu.
Gitulah cerita. Jadi dia pun masuk Islam. Masuk Islam. Lepas tu Nabi SAW pun kata dengan dia, kamu pergi tanyalah anak kamu sendiri dia nak pilih macam mana. Dia nak pilih nak balik dengan kamu ke ataupun dia nak duduk dengan aku. Jadi bila ayah dia pergi tanya Juwairiyah memilih Rasulullah SAW, tak mahu balik. Dia nak jadi isteri Rasulullah SAW. Dengan begitu, ketua orang-orang kafir tadi, Bani Mustalik tadi, Al-Harith bin Abi Dirar itu masuk Islam. Masuk Islam. Dan jadi mertua Nabi SAW dengan cara begitu. Sayyidatina Aisyah dalam hadis Bukhari ini pun ada disebut. Dia kata, saya tidak pernah bertemu satu orang wanita yang sangat bertuah. Kerana sangat berkat, sangat bertuah untuk kaum dia. Sangat berjasa untuk kaum dia. Tak pernah tengok seperti Juwairiyah. Dengan sebab dia, semua kaum dia tu jadi masuk Islam. Termasuk ayah dia sendiri masuk Islam dengan sebab dia. Tak pernah berlaku begitu. Sebab apa? Sebab bila Rasulullah, itu cara dia. Sebab itulah kalau orang yang tak faham, orang kafir kan, dia kata Rasulullah suka kahwin ramai, dia tak tahu cerita, terutamanya latar belakang pada masa tu. Dengan kahwin begini, besar makna dia. Siapa tak nak kalau macam ni? Dengan kahwin tu, dan merdeka, Rasulullah merdekakan dia, kahwinkan dia. Jadi sahabat-sahabat yang lain, bayangkan 200 buah rumah. Semua, berapa ramai dalam tu, budak-budak kecil, tua semua jadi hamba. Mereka semua membebaskan, memerdekakan. Dan mereka kata, mana boleh kita nak menjadikan hamba abdi, keluarga perempuan yang menjadi isteri Rasulullah SAW. Mana boleh kita nak memperhambakan keluarga mertua Rasulullah SAW. Habis. Dari situ semua merdeka. Jadi itulah yang kata bertuah tu, dan ramai daripada mereka masuk Islam selepas itu. Dengan cara begitulah. Dengan cara begitu. Sebab pada masyarakat pada masa itu, bila dia kahwin dengan anak ketua, bermakna dia memuliakan kaum itu. Jadi mereka jadi patah. Orang kata lemah dengan Rasulullah SAW. Dia patah dengan akhlak, dengan pribadi Rasulullah SAW. Mana tidak berdendam. Sebab biasanya orang ni, kalau orang yang dekat dengan musuh dia kepala, itulah yang diseksa. Itulah yang hukum dengan teruk biasanya. Tiba-tiba kahwin, maknanya menghormat, sangat menghormati seseorang tu, memuliakan, angkat tinggi tu. Padahal kalau dia jadikan hamba boleh. Biasalah orang lain pun buat begitu. Sama-sama dia pun tak akan kata, kalau kata jadikan hamba pun. Kalau dia pun dia buat begitu, tiba-tiba dia merdekakan dan kahwin pula. Itu satu penghormatan yang sangat tinggi bagi mereka. Di situ dia kalah. Mereka kalah dengan Rasulullah SAW. Dan sebelum pergi di dalam peperangan itu, Nabi SAW telah melantik Zaid bin Harithah untuk menggantinya di Madinah. Dan dalam peperangan itu yang ikut serta bersama Nabi SAW, berdasarkan apa yang tersebut di dalam ini Tabaqat Ibnu Sa'ad, Aisyah dan Ummi Salamah yang ikut serta. Tetapi yang jelasnya berdasarkan riwayat yang sahih dalam Bukhari, nanti kita akan bincang, Aisyah yang pergi dalam peperangan itu. Ummu Salamah tak jelas pergi. Tapi ini dalam riwayat sirah lah. Dalam riwayat sirah, dalam riwayat sejarah. Tak apalah, kita tengok hadisnya. Ini hadisnya yang kita baca tadi. Kata Ibnu Muhairiz, aku masuk masjid, aku tengok ada Abu Sa'id Al-Khudri dalam masjid itu. Aku pun pergi duduk dekat dia, menghadap dia. Aku pun tanya dia tentang azal. Azal itu apa azal? Azal itu ini dilakukan oleh suami isteri lah biasanya. Kalau zaman dulu dengan hamba abdi pun mereka buat juga. Ini kaedah persetubuhan. Kaedah persetubuhan.
Iaitu apabila seseorang bersetubuh dengan isteri dia atau hamba sahaya dia, ketika dekat, hampir nak keluar air mani, dia tidak melepaskan air mani itu ke dalam faraj, tetapi dikeluarkan kemaluannya dan dilepaskan di luar air mani. Supaya apa? Supaya tidak mengandung. Itu tujuannya. Nak mengelak daripada mengandung. Itu orang panggil azal dalam istilahnya. Al-azl atau azal, azal. Dan perbuatan itu juga kalau dalam bab bersuci dia sebut istilah lain, iksal. Iksal. Perbuatan yang sama. Di sana dia sebut perbuatan iksal ini sama ada keluar air mani atau tidak keluar. Maknanya dia bersetubuh sekejap lepas tu dia berhenti. Itu iksal. Kalau keluar air mani, macam mana? Kena mandi ke tidak? Kalau tak keluar, kena mandi ke tidak? Di situ ada khilaf di zaman sahabat dahulu, di peringkat awal. Azal ni dia lebih kepada buang, keluar air mani, tapi di luar, bukan di dalam. Tujuannya ialah nak mengelak daripada mengandung, supaya perempuan yang disetubuhi itu tidak mengandung. Itu tujuan. Itu dipanggil azal. Daripada azal ni banyaklah keluar hukum-hukum Islam. Beribu-ribu keluar hukum Islam. Hukum merancang keluarga. Hukum apa? Daripada sini lah keluarnya. Dari segi fiqhnya luas perbincangan. Sini punca. Boleh ke tidak buat begitu? Haram ke tidak? Bagaimana dalam setengah-setengah hadis kata al-azal itu al-wa'dul khafi. Mana penanaman anak secara senyap-senyap. Kalau zaman jahiliah tu tanam anak gaya hidup anak perempuan itu, wa idzal mau'udatu su'ilat mau'udah wa'dul banat, menanam anak-anak perempuan hidup-hidup. Itu setelah dia ada, setelah besar dah. Wa'dul banat. Ada dalam hadis Nabi SAW sebut azal ini adalah al-wa'dul khafi. Adalah penanaman anak-anak secara senyap-senyap, secara sulit. Maknanya dari segi, kalau yang itu haram kan, yang ni pun sama macam tu, haram. Atau macam mana? Itu perbincangannya panjang. Perbincangannya panjang. Tengok malam ni kita akan bincang setakat mana yang dapat lah. Setakat mana yang dapat lah. Aku tanya dia tentang azal. Kata siapa? Kata Ibnu Mu'ayriz. Abu Sa'id pun kata. Ni lalu dia cerita ni, kami keluar bersama Rasulullah SAW dalam peperangan Banil Mustaliq. Kami dapat beberapa ramai tawanan perang. Tawanan perang itu daripada bangsa Arab juga. Pecahan-pecahan Arab lah. Juga. Kami teringinkan wanita. Sebab lama pergi perang kan. Lama pergi perang teringinkan wanita lah. Warna kahwin apa semua dah tu. Teringat kepada isteri lah. Tiba-tiba dapat ni pula ramai perempuan kan. Jadi teringin. Biasalah zaman itu jadi hamba abdi, bina hamba abdi. Bila dia habis iddah dia, ataupun kalau dia belum kahwin, tak apalah, dia boleh terus bersetubuh sebagai hamba. Dipanggil milkul yamin. Wa ma malakat aimanukum. Apa-apa yang dimiliki oleh tangan kanan kamu. Maksudnya hamba abdi itu boleh disetubuhi sebagai isteri juga. Itulah. Kata sahabat-sahabat ni sebab sudah lama berpisah dengan isteri-isteri, bersendirian ni, kami jadi ada nafsu lah kepada perempuan. Dan kami fikir kami nak melakukan azal. Jadi kalau bersetubuh nanti macam mana? Kalau dapat anak macam mana? Sebab ramai daripada mereka tu tak mahu anak. Tak mahu anak. Sebab anak jadi susah pula. Lepas tu anak tu pula anak dengan hamba, bukan anak dengan orang merdeka. Dia lain status dia tu pada masa tu. Jadi orang anggap orang yang bergaul dengan hamba atau beristeri dengan hamba ni orang yang terlalu lemah. Terlalu lemah. Dan orang yang tak ada pilihan. Terdesak sangat. Itu dalam masyarakat pada masa itu. Dia anggap begitu dan menjatuhkan maruah, daripada tinggi pergi jatuh rendah.
Itu pada anggapan mereka. Sebab itu mereka kalau boleh tak mau dengan hamba-hamba ni. Sekadar memuaskan nafsu gitu lah. Sekadar nak memuaskan nafsu gitulah. Jadi kami dah nak melakukan azal, nak buat macam tadilah. Sebab memang boleh. Bila sudah dibagi jadi hamba abdi, bolehlah. Kalau isteri orang pun dah ambil iddah, boleh juga. Tanpa akad nikah. Tak akad nikah pun tak apa. Jadi hamba milik kita tu sendiri sudah mengharuskan kita bergaul dengan dia sebagai isteri. Gitulah. Yalah, alhamdulillah lah, nasib baiklah perempuan-perempuan zaman sekarang ni tidak hidup zaman tu. Kalau hidup zaman tu entah jadi hamba abdi, tak tahu. Jadi hamba abdi, lepas tu mungkin hamba abdi tu turun-temurun jadi hamba abdi. Berapa lama? Berapa abad manusia ni hidup dalam sistem tu. Bukan Islam tu dia terdesak, terikut dengan cara masyarakat dunia pada masa tu. Memang terima dan mengamalkannya. Dan Islam adalah yang terbaik dalam bermuamalah, berurusan dengan hamba abdi itu. Memang diketahui, semua diakui itu. Tak apalah. Lepas itu, kami pun kata, bincang-bincang sama dia, kita ni duduk berkira nak melakukan azal. Rasulullah kan ada lagi sama kita. Patutkah kita nak buat begitu? Tak tanya dia dulu sepatah. Apa ceritanya nak buat macam ni, boleh ke? Lalu kami pun tanyalah Rasulullah tentang azal ini. Nabi pun kata, tak bolehkah kamu tidak melakukannya? Tak bolehkah kalau tak buat begitu? Mana ada kalau nak kamu setuju, betul lah. Sampai kamu puas hati lah, macam mana? Tak bolehkah kalau tak buat? Sebabnya gini, kamu tak nak melakukan azal itu, tak mahu bersetubuh seperti biasalah. Bukankah kerana kamu takut nak dapat anak kan? Takut dapat anak. Rasulullah kata begini, mana-mana jiwa, mana-mana manusia yang telah ditakdirkan akan ada sampai kiamat, dia pasti akan ada. Kamu buatlah ikhtiar lah macam mana pun. Kalau Allah takdirkan kamu dapat anak, kamu dapat anak. Tak perlu. Maknanya Nabi SAW nak ceritanya, tak perlu fikir begitu. Kalau orang yang tidak melakukan azal pun dia dapat anak, semua orang dapat anak. Tak juga. Itu semua ditakdirkan oleh Allah SWT. Orang ni memang nak jadi. Anak dia ada berapa? Orang dapatlah. Kalau tidak melakukan azal pun, dapat, semua dapat ke? Tak juga. Maknanya ini semua takdir. Dan kalau melakukan azal pun, boleh jadi dia perasan tak keluar lagi, sebenarnya keluar. Jadi sia-sia. Kemudian kamu pun mungkin tidak mendapat kepuasan sepenuhnya. Untuk apa? Dah halal, bolehlah. Gitulah kira-kiranya. Dah halal bolehlah. Kenapa dia takut-takut gitu? Kita kan orang Islam, dah tahu dah akidah kita. Rezeki ni Allah SWT. Gitulah seseolahnya. Tapi dia cakap tu dalam bentuk yang ringkas. Kalau kita tengok ayat-ayat Quran, kita tengok sabda-sabda Nabi yang lain, memang jelas begitulah. Jadi untuk apa kamu takut sangat? Tak perlu takut. Itulah ceritanya. Baiklah. Daripada sinilah timbul usul ataupun kaedah merancang keluarga. Boleh ke tidak? Jadi macam-macam sebab lah. Kebanyakannya biasanya orang merancang keluarga tu, antara alasan utamanya lah ialah takut tak dapat menanggung lah anak-anak ni, tak dapat bagi pendidikan yang baik dan sebagainya. Rezeki lah, masalah rezeki lah yang dirisaukan sangat. Tetapi kan ajaran Al-Quran, ajaran Rasulullah, kalau kita tengok dalam Quran di sini, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada suatu apapun yang melata di muka bumi ini, hidupan yang hidup di muka bumi ini, Allah telah sanggup, telah tanggung rezekinya. Itu dalam Quran. Kita akan percaya kepada Quran, terimalah yang itu. Jadi binatang-binatang lain yang tak ada akal, yang lemah, yang begitu-begini pun Allah SWT bagi rezeki dia. Kita yang ada daya upaya, ada usaha, ada ikhtiar, kenapa tak takut sangat? Dan sekarang ni, kalau kita tengok ini yang disebut dalam kitab ni, saya buat kesimpulan. Sekarang ni belanja berjuta-juta kadang-kadang satu-satu negeri itu untuk nak menjayakan, dipanggil perancangan keluarga ni, atau rancang keluarga ni. Duit itu sebenarnya kalau dilaburkan, kalau diusahakan untuk
uh, melipat ganda kekayaan berapa banyak. Sebenarnya bukan tanah yang kurang, bukan tak ada punca, tak kena usaha, tak ada usaha itu. Jadi kita takut, tak pasal-pasal takut. Maka kita merancang keluarga, tak mahu anak. Sebenarnya dengan kita berusaha banyak. Katakanlah di dalam dunia ni yang paling ramai orang lah dalam dunia, China kan, nombor 2-nya India. Saya sendiri pun pernah duduk di sana, memang ramai semua. Memang ramai semua, kereta api begini susah-susah. Tak apalah, tapi kalau kita pergi kan, China tu luas, semua tempat kalau ramai begini dah sebenarnya. Dan banyak lagi tanah dia boleh dia majukan, boleh dia suburkan, usahakan. Sama juga di India, sama juga. Terutama kalau India tu cerita lain pula, berapa banyak dia tak makan binatang-binatang. Rezeki ada, tapi dah burung itu tak makan, ayam tak makan. Sia-sia mati, dia sanggup mati kebuluran. Kebuluran tu bukan tak ada makanan, lembu lagi lah ada kan, yang lain-lain pun ada semua, kita tak makan. Jadi nak menyalahkan siapa? Lalu nak rancang keluarga, dia memanglah sentiasa kempen dalam TV, panggung wayang, apa-apa pun filem, dia mesti kempen keluarga yang ideal, anak 2. Kalau India anak 2, lelaki seorang, perempuan seorang. Itu ideal. Setengah-setengah negara macam China, dia satu saja, sampai begitu sekali. Jadi lama kelamaan jadi orang dah terbiasa begitu, dah tak mahu dah anak ramai. Satu peringkat pula dia nak suruh anak ramai pula. Jadi ikut manusia, ikut pemerintah semasa, bagi galakkan itu hadiah gitu-gini, orang dah tak mahu dah. Itu yang berlaku dalam dunia. Yang sebenarnya tanah masih luas lagi, boleh diusahakan lagi, tetapi itulah, dia tak ada usaha atau pembagian harta dengan cara yang adil, yang baik, tidak berlaku. Itu sebab dia jadi masalahnya. Kalau tidak, tak ada masalah sebenarnya. Allah SWT sudah buat cukup, tapi kerana penyelewengan terhadap harta negara itu, mungkin kerana itu, ataupun tidak ada usaha yang sepatutnya, bahkan duit yang begitu banyak dihabiskan di situ untuk merancang keluarga, kempen itu, bagi percuma macam-macam lah, kondom macam-macam lah kan, bagi kepada masyarakat ni. Akhirnya masyarakat sendiri jadi dah merasa dah sekarang ni akibat dia, dah merasa mereka banyak yang menyesal dalam dunia kerana merancang keluarga. Cuba bayangkan macam di China kan, dulu sampai dia bunuh, kalau tak bunuh sendiri dia bunuh anak tu, kalau lebih daripada seorang saja benar. Jadi ibu bapa ni bunuh lah. Bayangkan betapa teruknya masyarakat ni. Jadi akhirnya orang dah tak mahu. Ada pun anak seorang, bahkan ada anak seorang kalau mati yang tu, macam mana? Kita duk bergantung harap dengan dia. Terutamanya orang kafir kan, dia tak ada berfikir dengan Allah, dengan Tuhan macam komunis tu. Dia manusia, dia bergantung dengan anak, harap anak dia. Anak pula seorang. Anak ni macam-macam pula perangainya. Ada yang tak hirau kepada ibu bapa dia, ada juga yang macam tu. Dia nak ajar. Ada juga yang lemah anak. Ibu bapa tu pula kena uruskan dia. Lepas tu kalau mati. Ketika katakanlah isteri yang ideal seorang saja, tak boleh kahwin dah. Seorang saja. Kalau isteri dah umur 45, macam mana nak dapat anak? Inilah yang orang kata mengamuk ni. Yang mengamuk ni jadi macam gila jadi. Bila kehilangan anak. Kita hairan juga dulu kan, apa ni, kapal terbang yang jatuh tu nak pergi ke China, MH berapa? Dulu kan, semua orang hairan macam mana China ni sampai begitu sekali. Dia bertempik, dia berteriak, beraung, dan dia menyumpah sana sini. Kenapa dia begitu? Lebih daripada orang lain. Sebab hakikatnya dia anak berapa orang. Anak yang pergi keluar negara ni kira anak yang diharap lah. Ada pendapatan. Bila anak ni dah tak ada, sedih lah. Dah tua pula, bayangkan dah tua. Dia nak dapat anak macam mana? Di situ berlaku penyesalan kepada manusia. Orang-orang yang mengamalkan begitu, akhirnya dia menyesal. Negara-negara yang tak bagi dulu pun, termasuk Singapura. Sekarang ni dah galak kan orang biar anak amal.
Maknanya bukan kerana punca rezeki tak ada. Bukan kerana itu. Tapi kerana akidah lah sebenarnya tak faham. Tak apalah. Baik, kita tengok di sini. Ada beberapa perkara. Antaranya yang menimbulkan kemusykilan ialah mengikut jumhur ulama, tidak boleh bersetubuh dengan orang-orang musyrikat. Orang kafir musyrik. Jadi puak-puak Bani Mustalik ni musyrik, bukan ahlul kitab. Bagaimana mereka dijadikan hamba dan hendak disetubuhi oleh sahabat-sahabat? Jika benar bahawa tak boleh bersetubuh dengan orang kafir. Jadi macam-macam jawapan ulama tu terhadap persoalan itu. Yang pertama, misalnya Abdul Walid Al-Baji mengatakan mereka itu bukan musyrikat sebenarnya. Mereka itu bukan musyrikat. Mereka itu adalah kitabiyat, ahli kitab juga. Tetapi jawapan ini ditolak oleh kebanyakan ulama, tak tepat kata dia. Bahkan mereka itu memang musyrikat. Yang kedua, Ibnu Abdul Bar mengatakan peristiwa ini berlaku ketika mana boleh seseorang Islam itu bersetubuh dengan musyrikat. Ini dalam bab hamba lah. Kalau kahwin tak boleh. Kahwin tak boleh. Kalau hamba tu masih kafir musyrik, bukan ahlul kitab, boleh suatu ketika dahulu, kemudiannya diharamkan. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, ini pendapat Imam Ahmad. Dia kata ada kemungkinan mereka itu semua sekali masuk Islam. Bila masuk Islam, tapi dia status dia tetap hamba, boleh disetubuhi. Maknanya bersetubuh dengan orang Islam, hamba Muslim. Ini pendapat yang ketiga. Dia tidak sebut pendapat yang keempat. Sebenarnya ada pendapat yang keempat. Pendapat yang keempat, kalau kita pakai ini selesailah masalah semua tu. Yang tak boleh tu kahwin. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kamu berkahwin dengan berkahwin. Ini bukan perkahwinan. Ini hamba abdi. Bila hamba abdi memang boleh. Dan ini menunjukkan Islam ni tidak memaksa orang masuk Islam. Hamba abdi dia. Dia tak paksa. Padahal kalau nak kira, hamba abdi tu boleh sangat nak paksa masuk Islam. Tapi berapa ramai dalam sejarahnya, ketika orang kafir tu jadi hamba abdi, dia jadi terus jadi hamba, dia kafir. Walaupun dia hamba abdi kepada orang Islam. Termasuklah perempuan-perempuan. Jadi sebenarnya yang tak boleh itu kalau berkahwin isteri. Kalau milkul yamin, hamba abdi itu boleh. Kalau tidak, kalau tak boleh, akan jadi masalah ini masa ini. Ini peristiwa ni. Sedangkan kebanyakan ulama mengatakan ini bukan ahlul kitab, ini musyrikat. Imam Ahmad cuma mengandaikan mungkin. Selama tu takkan semua Islam. Mereka Islam kemudian setelah Juwairiyah dimerdekakan jadi isteri Nabi, kemudian sebelum itu macam mana? Kita nak kata ini khusus dengan ahli kitab. Zaman Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, zaman pemerintah dia perang dengan orang-orang Farsi. Orang-orang Farsi ni ahli kitab musyrikat. Bila dapat hamba tu, dapat hamba, Sayyidina Husain sendiri dapat hamba perempuan Syahrbanu nama dia. Syahrbanu ni orang Farsi. Dan keturunan dia tu orang Farsi bangga. Keturunan Syahrbanu ni orang Farsi ni musyrikat. Dan dia digauli sebagai hamba abdi. Dan kalau menunjukkan boleh. Begitu ramai sahabat-sahabat yang buat tu, macam mana? Jadi yang kata tak boleh tu. Yang kata tak boleh tu. Kalau ahli kitab ini, dia tidak jadi hamba abdi pun boleh. Ahli kitab memang boleh. Kita boleh berkahwin dengan ahli kitab. Dia lebih istimewa lagi daripada kafir biasa. Yang kita duduk bincang sekarang ni ialah tentang hamba abdi. Jadi kalau hamba abdi, pendapat yang paling selamat untuk diterima ialah kita mengatakan perempuan-perempuan musyrik juga boleh disetubuhi apabila dia menjadi hamba kepada kita. Sebagai hamba lah, tanpa dikahwini. Boleh.
Kemudian banyaklah kaedah-kaedah dianya, undang-undangnya, peraturannya. Bila seseorang itu menggauli seseorang perempuan orang lain, boleh tak? Tak boleh dalam Islam. Tuan dia saja. Tuan dia saja. Kemudian kalau tuan dia tak mahu guna, perempuan tu nak kahwin sama hamba dengan, boleh kahwin. Nak kahwin dengan orang merdeka lah, boleh juga. Itu terpulang kepada tuan dia lah. Terpulang kepada tuan dia dalam sistem hamba. Tak apa, kita pergi lagi. Saya nak tengok kitab ni. Ghazwah Banil Mustaliq. Kita sudah baca dah tadi. Ini hukum melakukan azal. Hukum melakukan azal. Ini hamba abdi. Kalau dengan isteri macam mana? Boleh ke tidak? Dan seterusnya, kalau nak rancang dalam semua keadaan tak boleh ke? Atau boleh juga ada kes-kes yang boleh? Itu perbincangan panjang lah. Sebab tu saya kata beribu-ribu masalah keluar daripada azal itu. Sebab adanya perkataan azal di dalam hadis, beribu-ribu masalah keluar. Dan ada hukumnya. Para ulama berbeza pendapat tentang perempuan yang disetubuhi untuk kita melakukan azal dengannya. Jadi terlebih dahulu kita kena bahagikan perempuan itu kepada beberapa. Jadi 3, bagi kepada 3. Yang pertama, isteri yang merdeka. Isteri dan merdeka dia. Bila kita nak melakukan azal dengan dia, tidak mesti dengan izinnya. Tak ada izin, jadi ini imam-imam sepakat mengatakan. Imam Nawawi kata, amma zaujatuhul hurrah fa idza adzinat fihi lam yahrum, dalam syarah Muslim. Adapun isterinya yang merdeka, kalau dia benarkan tidak haram. Kalau dia tak benar, haram. Setengah-setengah ulama mengatakan ini adalah disepakati oleh semua ulama. Mana kalau isteri kita nak melakukan azal, tak boleh. Isteri merdeka, haram. Kecuali dengan izinnya. Dengan izinnya. Kenapa begitu? Sebab dengan melakukan azal ini sebenarnya dari segi hubungan, persetubuhan itu tidak sempurna. Tidak kemuncak. Dan isteri itu dia berhak mendapat keadaan itu daripada suaminya. Dia berhak mendapat. Itu bezanya dengan hamba. Jadi kepuasan itu bukan hak lelaki sahaja, bahkan juga hak perempuan. Mengikut ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, ada khilaf juga dalam masalah ini, tapi pendapat yang asahnya harus kalau dengan persetujuan isteri. Isteri kata tak apa. Itu kalau azal. Bagaimana kalau makan azal tu untuk apa? Supaya tidak mengandung. Orang kata tak lekat perut. Tidak hamil. Jadi kalau kita makan ubat, tidak azal. Macam mana? Atau kita mengambil langkah yang lain. Kita pakai kondom misalnya. Sebab tujuannya supaya air mani itu tidak jadi bersenyawa dengan air mani perempuan itu, jadi anak. Itu tujuannya. Macam mana? Sebab itu saya kata beribu-ribu masalah keluar daripada sini. Jadi bagi orang yang kata boleh dengan izin isteri, bolehlah. Bolehlah. Kalau tak ada masalah penyakit, berjangkit, masalah apa pun. Kerana maksud tadi. Sebab di sini maksud azal di zaman Nabi yang maklumnya itu tujuannya. Jadi dengan tujuan itulah. Cuma Nabi SAW kata kalau tak ada guna, sesoalannya tak ada guna kamu buat. Mana-mana yang Allah SWT sudah takdirkan nak jadilah. Dia sebut begitu. Masalahnya bukan dia sebut haram. Begitu juga dalam mazhab Hanafi dan Maliki, tanpa izin azal itu haram. Imam Malik kata la ya'zilur rajul al-mar'ata al-hurra illa bi'idniha.
tak boleh melakukan azal tanpa izin isteri yang merdeka. Al-Aini, seorang tokoh ulama Hanafi, dia kata wa tafsilul qaul fihi, iaitu perempuan kalau merdeka. Ibnu Abdul Bar mendakwa di dalam kitab dia At-Tamhid bahawa tiada khilaf di kalangan ulama tentang tak boleh kita melakukan azal terhadapnya melainkan dengan izinnya. Itu dalam Umdatul Qari. Itu yang pertama. Yang kedua, iaitu hamba perempuan. Bolehkah tidak kita melakukan azal dengan dia? Ini sepakat ulama mengatakan boleh. Kalau hamba boleh. Yang tak boleh tadi kalau merdeka, isteri. Kalau hamba abdi, sepakat ulama mengatakan boleh. Sebab apa? Sebab hak, ini dia sebut ni, sebab hak jima dalam persetubuhan dengan hamba tu, dia tidak ada hak. Dia tidak boleh menuntut. Macam isteri, dia boleh dakwa, dia boleh menuntut isteri, suami dia tak buat giliran, tak pergi rumah dia. Ataupun kalau suami dia tidak kahwin ramai pun, suami dia tak bagi nafkah, nafkah apa? Nafkah batin. Dia boleh dakwa. Itu hak dia. Macam hamba ni, dia tak ada hak. Cuma tuan dia nak, gitu, dia kena ikutlah. Dari segi hak, dia boleh menuntut ke hak. Tak ada hak. Dia bukan isteri, dia hamba. Itu bendanya. Yang ketiga, kalau seseorang berkahwin, seorang yang merdeka, dia berkahwin. Bukan sebagai milik, bukan sebagai hamba abdi, bukan. Dia berkahwin dengan hamba. Dia berkahwin dengan hamba. Lelaki berkahwin dengan hamba perempuan. Lelaki itu merdeka. Maka dalam keadaan ini, kalau isteri dia yang merupakan hamba itu membenarkan, lagilah boleh azal itu. Kalau boleh, isteri itu pun boleh dengan izin isteri dia, boleh kita melakukan azal. Kalau dengan hamba, lagi boleh. Kalau dengan isteri yang merdeka pun boleh melakukan azal, dengan hamba lagi boleh. Gitulah maksudnya. Tetapi ada juga pendapat Imam Abu Hanifah dan Malik mengatakan kalau hamba tu jadi isteri, kena minta izin juga dengan dia. Kena minta izin juga. Sebab isteri ke mana-mana, walaupun dia hamba. Dan di sini ada beberapa pendapat lah ulama-ulama yang lain ada sebut di situ. Jadi hukum melakukan azal ini ada yang berbeza-beza pendapat lah. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan khilaful aula, ada yang mengatakan harus. Macam-macam pendapat ulama. Orang yang mengatakan haram sebab dia pegang dengan hadis yang mengatakan al-wa'dul khafi. Azal itu, perbuatan itu sama dengan menanam anak hidup-hidup. Mana tak mahu anak lah. Jadi azal tu pun maksud tu juga, tak mahu anak. Orang yang dah dapat anak, dia bunuh tu kenapa? Sebab dia tak mahu anak. Dia pegang dengan hadis tu, maka dia kata haram. Dan orang yang kata makruh, dia tengok kepada dalil yang lebih ringan lagi. Gitulah seterusnya. Tak apalah. Ada satu kitab yang saya nak tunjuk di sini. Kitab ni ditulis oleh Syekhul Azhar dulu, mantan Syekhul Azhar dulu. Kitab ni sangat baik. Sangat baik. Saya sangat menyanjung kitab ini. Dan kitab ini sebenarnya banyak jasa kepada saya dalam pengalaman peribadi. Kitab ini banyak pendapat-pendapatnya walaupun agak pelik daripada yang lain, tapi bagi saya dia boleh menyelesaikan banyak masalah umat
masalah pemikiran manusia boleh selesai. Kitab ini sangat baik. Nama kitab ini Al-Islam Aqidah wa Syariah. Ini Al-Islam Aqidah wa Syariah, karangan Al-Imamul Akbar Mahmud Chaltut. Dia panggil Imam Akbar. Kalau Syekhul Azhar tu dipanggil Imam Akbar. Mahmud Chaltut, Syekh Mahmud Chaltut. Jadi dalam ni perbincangannya menariklah tentang Islam secara keseluruhan, dari segi akidahnya, dari segi syariahnya, dari segi sumber-sumber hukum Islam, dari segi kekeluargaannya, hukum jenayahnya. Jadi banyak menghilangkan kekeliruan, terutama orang zaman sekarang ni, dalam buku ni. Tak apalah, yang saya naknya, yang menariknya dalam kitab ni, dia bincang tentang Tanzimun Nasl. Tanzimun Nasl, yakni perancangan keluarga. Boleh ke tidak umat Islam, orang Islam merancang keluarga? Nak merancang macam mana? Apa hukumnya? Dan anak itu sebenarnya hak siapa? Siapa yang lebih berhak terhadap anak? Bapa ke? Ibu ke? Atau kedua-duanya ke? Atau umat? Masyarakat? Bangsa? Ini dibincangkan dalam kitab ini, yang saya nampak secara tersusun begini tak ada dalam kitab lain. Ada terpencar-pencar begitulah, tapi tersusun begini tak berapa nampak dalam kitab lain itu. Di sini kalau kita tengok kan, baik. Satunya, anak itu hak siapa? Itu tajuk ni. Secara ringkasnya kita sebut di sini, cuba tengok di perbincangan dia sebut, ulama berbeza pendapat tentang anak ni hak siapa. Dia ambil yang dulu juga, tapi dia cara dia susun itu. Jadi menarik, menyelesaikan masalah, dan kita nampak pandangan Islam itu secara keseluruhan. Kalau kita baca kitab-kitab fiqh tu tak nampak begitu. Sebab dia tidak tersusun dengan baik. Macam ni dia sebut. Ada ulama yang berpendapat anak itu hak ayah saja. Jadi hak ayah sahaja. Di sini. Jadi dia boleh terpulang kepada dia. Nak dapat anak ke, tidak nak dapat anak ke? Boleh. Dia boleh ikhtiar. Tak mahu anak. Boleh. Terpulang kepada bapa. Antara orang-orang, tokoh-tokoh yang berpendapat begini ialah Imam Ghazali. Dia sebut. Ini meninggal pada tahun 505. Ada di antara mereka yang berpendapat anak ini hak dua ibu bapa. Hak dua ibu bapa. Antara yang berpendapat begini ialah ulama-ulama Hanafiyah. Mazhab Hanafi. Ada yang berpendapat anak itu hak yang dikongsi bersama oleh ibu bapa dan juga umat, bangsa dan umat. Tetapi hak dua ibu bapa lebih besar, lebih kuat terhadap anak. Antara yang berpendapat begini ialah ulama-ulama Syafi'iyah, Hanabilah dan jumhur ulama jumhur dalam mazhab-mazhab yang ada ni. Kebanyakannya kata begitu, hak bersama ibu bapa dan juga umat. Antara yang berpendapat, ada di antara mereka yang berpendapat hak umat terhadap anak lebih kuat lagi daripada hak ibu bapanya. Hak umat lebih kuat lagi daripada hak ibu bapa. Maknanya kita baca begitu, sebenarnya dia ada kesan dia tu. Kalau pendapat gini jadi gini, kalau pendapat gini jadi begini. Kalau kata hak ayah saja, dia tak payah tanya lah isteri dia. Dia nak azal ke, dia nak apa, dia tak payah tanya. Dia tak mahu. Itu dia. Kalau kata hak suami isteri, maknanya kena persetujuan kedua-duanya. Sebab kedua-duanya berhak. Kalau kata hak umat dan hak ibu bapa, kita kena tanya umat lah. Kena tanya semua orang Malaysia. Saya boleh dapat anak ke tidak? Misalnya. Begitulah. Itu hak bersama. Kalau kita kata hak umat lebih kuat, bermakna pemerintah lah yang mengetahui anak ni nak lebih ramai. Dia lebih berhak merancang.
daripada ibu bapa. Dia jadi gitu. Kesan dia tu. Pendapat yang pertama, dia bagi alasan. Alasan orang kata ini hak bapa saja. Apa dalil? Ini dalil dia. Imam Ghazali kata tak mahu anak itu suatu yang harus. Tak ada makruh pun, kata dia. Sebab apa? Larangan supaya tidak tak boleh kena ada anak ni, tak ada dalil. Mesti kena ada anak ni. Tak boleh tak ada anak. Dalil nas ke, berdasarkan nas ke atau qiyas ke? Tak ada. Nas dalam perkara ini tak ada. Asas qiyas pun tidak ada. Bahkan asas untuk menyatakan keharusan untuk tidak mendapat anak itu ada, kata dia. Untuk tak dapat anak itu asasnya ada. Dia kata, iaitu tak kahwin terus. Boleh ke tidak tak kahwin tu? Boleh. Bila tak kahwin nak dapat anak macam mana? Itu asasnya. Boleh, kita tidak dapat anak ni. Itu lebih kuat lagi bagi dia lah. Kita tak setuju lah cerita kan. Ataupun kalau seseorang itu tidak bersetubuh, boleh ke tidak? Tidak. Boleh. Selepas kahwin mesti ke bersetubuh? Tak mesti kan. Dia kata begitulah. Ataupun tak mahu mengandung, semua itu harus, kata dia. Cuma paling tinggi pun ia menyalahi yang afdal. Yang afdalnya dapat anak, yang afdalnya bila kahwin bersetubuh. Itu saja, kata dia. Jadi menghalang mengandung dengan azal dan seumpamanya. Bukan azal saja, seumpamanya. Sebab itu ulama-ulama pergi jauh lagi. Bukan mesti dengan azal ini cara orang zaman dahulu, orang zaman primitif. Orang tahu cara itu, dia tak tahu cara lain. Sebab itu dia kata wa ma yushbihuhu, dan yang menyerupainya itu harus. Sebagaimana diharuskan tak kahwin terus. Boleh. Jadi pendapat Imam Ghazali ini, dia tidak melihat kepada sudut apa sebab yang mendorong seseorang itu tak mahu anak. Itu tak bincang. Semata-mata tak mahu anak tu boleh, sekadar tu. Lepas tu kena tengok pula tak mahu tu kenapa. Dia hukum dia jadi berubah pula. Kerana sebab tu. Jadi ni panjang ceritanya. Banyak sebab. Kerana tak yakin dengan rezeki ke, kerana nak mengekal kecantikan ke, kerana tak mahu susah ke, banyak. Jadi dia boleh jadi berubah hukum tu kerana itu pula. Tapi pada dasarnya tidak mahu anak tu bukan suatu yang salah. Itu dia kira gitu. Jadi kalau terlarang pun dengan sebab faktor dia itulah yang mendorong seseorang itu melakukan begitu. Itu yang boleh jadi termasuk dalam haram dan sebagainya. Jadi orang-orang yang tak setuju, dia bantahlah pendapat Ghazali itu. Dengan mengatakan macam-macam lah. Tak apalah. Jadi kita pun banyak masa kan. Tak sempat habis juga. Saya ingat nak bincang biar habis, biar lengkap sikit perbincangan ini. Ini pendapat yang kedua. Dia kata man'ul haml mubahun. Menghalang mengandung, buat supaya tidak jadi mengandung itu harus dengan syarat isteri bagi keizinan. Sebab pendapat yang kedua tu maksudnya hak suami isteri. Anak itu hak suami isteri. Kata pengarang Hidayah, ini dia sebutlah kitab ni dalam Hanafi itu. Pendapat yang ketiga, iaitu pendapat yang ketiga tu apa? Anak ni hak bersama ibu bapa dan masyarakat. Jadi menghalang daripada mendapat anak itu makruh, dilarang, memandangkan anak itu juga hak masyarakat. Bagaimana kalau kita bincang panjang di tajuk ni saja ni, kadang-kadang kan kita cuba tengok, ibu bapa tu memanglah dia menanggung anak dia bagi makan, dia bagi belanja anak dia. Tetapi hasil daripada anak dia tu siapa yang banyak lebih dapat? Umat, bangsa, orang ramai, masyarakat.
Katakanlah saya, setakat mana sangat saya dah mengajar mak saya ilmu yang ada pada saya, setakat mana? Terutama kalau ibu kita dia bukan orang pandai pun, katakanlah dia bukan orang pandai pun, setakat mana? Kita syarah pun dia tak faham, kan? Katakanlah begitu. Setakat mana ayah saya dapat? Katakanlah saya lah, katakan. Ketika umur belasan tahun dia sudah meninggal dunia. Jadi macam mana saya nak bagi kepada dia? Siapa yang dapat banyak manfaat daripada saya? Adakah ibu bapa saya atau masyarakat? Masyarakat sebenarnya. Sebab itu dia dari segi teori ini dia mengatakan hak masyarakat itu lebih kuat lagi daripada hak ibu bapa. Jadi dengan sebab itu pihak pemerintah kan dia bagi sumbangan, bagi bantuan. Kenapa? Sebab dia pun dapat manfaat daripada anak tu. Kenapa dia bagi kepada anak yatim, bagi kepada orang miskin? Sebab yang berfaedah kepada umat ni tidak semesti di kalangan orang kaya. Boleh jadi di kalangan orang miskin, anak-anak yatim. Jadi siapa yang memelihara mereka ni untuk kebaikan semua? Itu masyarakat lah. Benda-benda begini dibincangkan. Dibincangkan. Panjanglah ni. Lepas tu pendapat yang keempat. Antara yang berpendapat hak masyarakat lebih kuat lagi daripada hak ibu bapa. Ibu bapa tak boleh buat tanpa kebenaran masyarakat. Kita nak tahu macam mana kebenaran masyarakat? Pemerintah. Pemerintah tu mewakili masyarakat lah. Jadi kalau pemerintah buat keputusan misalnya dalam parlimen, bahawa kita kena ni nak ramai, tak boleh sedikit, dia kena ikut lah. Wa ulil amri minkum, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kena pakai itu. Jangan nak rancang-rancang mana-mana kita tak boleh. Sebab dia nak ramai. Nak ramai sebab apa? Macam-macam. Nak perang ni. Nak perang. Ataupun nak apa-apa lah kita. Sebab kita terlalu sedikit. Jadi antara yang berpendapat begini, dia sebut orang-orang. Ibnu Hibban dan Ibnu Hazm. Ni antara ulama yang mengharamkan secara mutlak rancang keluarga. Tak boleh. Nak rancang keluarga tak boleh. Sebab apa? Mungkinkah kita nak tanya setiap anggota masyarakat? Kalau ada seorang tak setuju, tak boleh dah. Sebab apa? Sebab anak dia ni akan berguna kepada orang ramai akan datang. Kalau dia jadi Perdana Menteri, kalau dia jadi menteri apa-apa, kalau dia jadi saintis, kalau dia jadi ahli fikir, kalau dia jadi apa-apalah orang yang penting. Bayangkan, siapa yang dapat manfaat lebih banyak daripada anak tu? Ibu apa dia? Tak ada, ibu apa mati tu. Ini bendanya, ya. Dia kata tak boleh kecuali dalam keadaan terdesak sangat, kerana mudarat yang lebih besar kalau mengandung. Itu lain cerita. Kalau tidak begitu tak boleh. Sebab tak mungkin kita nak tanya semua orang. Nak tanya ibu apa, suami isteri boleh lah. Nak tanya semua orang tak mungkin. Jadi atas dasar tu tak boleh. Jadi inilah secara ringkas ya, begitulah. Sebenarnya perbincangan ni panjang lagi. Hukum menggugurkan kandungan, macam mana caranya. Dia bincang menarik lah dalam buku ni. Menyebabkan kalau orang baca buku dia, orang nampak Islam tu apa. Dan sangat menarik Islam. Buku ni. Dan orang jadi tidak takut pada hukum-hukum ni lah. Jenayah Islam. Dia jadi faham, nampak cara dia gambarkan itu. Patutlah dia ditulis oleh seorang yang hebat kan. Tak apalah. Tapi ya, saya tak setuju dengan dia. Dia masalah dia kata Syiah tu satu mazhab saja. Tak betul itu. Saya tak pakai itu. Ini apa salahnya kata dia. Ada begitulah manusia dengan dia hebat macam mana pun. Ada tempat-tempat yang kita tak boleh setuju dengan dia. Tak boleh setuju. Antara yang saya tak setuju dengan dia yang itulah. Tapi banyak perkara yang lain bagus. Jadi bagus, sangat bagus. Rasanya setakat itulah malam ni kita pun dah lewat. Setakat itulah. Wallahualam.